Hatiku tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku,
perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, subhanallah. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ini, Jumaah Mubarak, Jumaah Sa'idah insya-Allah. Ya, kita dapat bersama-sama kembali dalam mihrab Ramadan yang hari ini, masya-Allah, subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, kita gabungkan ya dengan sahabat-sahabat kita ya dengan platform 7am Club yang dipelopori, diasaskan oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhayya. Sahabat-sahabat sekalian, apa khabar semua? Masya-Allah, Ustazah nak santuni dulu sahabat-sahabat, tuan-puan yang berada bersama-sama dalam live kita pada hari ini. Ini adalah live yang istimewa. Ini adalah edisi yang special, insya-Allah, Allahul Musta'an, yang kita bawakan pada hari Jumaat pertama bulan Ramadan ya pada tahun ini 1442 Hijrah. Apa khabar Puan Hawa? Puan Hawa apa khabar? Apa khabar adik Intan Sofiana? Masya-Allah, Puan Nora Karman, Puan Nur Eliza, selalu je Ustaz nampak ya Puan Nur Eliza ni ada. Puan Noriha Sahak, Puan Masri Jun, Puan Alisa Abdullah apa khabar? Puan Roslaini Malina Cik Ros. Dan ramai lagi dan Ustazah berharap sahabat-sahabat sekalian minta tolong sangat ya, tolong sharekan dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Ya, hari ini adalah hari Jumaat pertama Ramadan 1442 Hijrah. Kita nak bawa tuan-puan sekalian insya-Allah pada perkara-perkara yang baik. Jadi marilah kita sama-sama sahabat-sahabat sekalian menjadi asbab kebaikan, menjadi jalan kebaikan kepada yang lain. Terima kasih. Baik. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, kita nak mulakan dengan suratul Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sahabat-sahabat budiman, mari sama-sama kita mulakan dengan alunan Asma'ullahil Husna. Ya, sama-sama Ustazah di sini, teman-teman, tuan-puan di tempat lokasi masing-masing, ya, sama-sama kita menyeru nama Allah yang maha mulia, yang maha agung. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah, dengan jalan, ya, kita menyeru nama-nama Allah, Asma'ullahil Husna ini, ya, mudah-mudahan Allah memberkati kita, memudahkan segala urusan kita, menyampaikan segala hajat kita insya-Allah, ya, dan insya-Allah semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya walil muta'al, ya bar, ya tawwab, ya muntaqim, ya afu, ya ra'uf, ya malik al-mulk, ya dhal jalali wal ikram, ya muqsid, ya jami', ya ghani, ya mughni, ya mani', ya dar, ya nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pada hari ini dalam edisi yang istimewa, Jumaat pertama dalam bulan Ramadan 1442, daripada Mihrab Ramadan dan 7am Club, kami bawakan Mihrab Cinta Tanpa Syarat. Mihrab Cinta Tanpa Syarat. Dan insya-Allah Ustazah akan mulakan terlebih dahulu sebelum nanti kita akan bersama-sama dengan sahabat yang sangat dikasihi, ya, guru kita, seorang tokoh pendakwah, ya, motivator yang sangat kita segani, iaitu yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Muhayya. InsyaAllah yang akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi. Masya Allah, ya, di pihak kami sebenarnya telah plan dalam kesibukan sahabat-sahabat semua, ya, dalam kesibukan, tapi terasa sangat kemanisan ukhuwah fillah itu. InsyaAllah mudah-mudahan hari ini bertemunya kami nanti adalah pertemuan kerana Allah, kasih sayang kerana Allah. Mudah-mudahan setiap langkah Prof yang datang, ya, berkunjung ke tempat Ustazah ini adalah langkah-langkah yang menggugurkan dosa, langkah-langkah yang mengangkat pahala, ya, mengangkat darjat, menambah pahala. InsyaAllah mudah-mudahan, ya, semoga Allah mudahkan perjalanan Prof. Sahabat-sahabat sekalian, mihrab cinta tanpa syarat. Bila kita sebut tentang mihrab cinta tanpa syarat, mengasihi tanpa sebarang syarat, di sana Ustazah nak mengulas 4 perkara. Ada 4 perkara yang penting dalam kita menyebut mihrab cinta tanpa syarat. Yang pertama, sahabat-sahabat sekalian, ialah tujuannya. Yang kedua ialah caranya. Yang ketiga ialah pengisiannya. Dan yang keempat ialah racunnya. Okey, ulang lagi sekali. Ya, yang pertama ialah tujuannya. Yang kedua ialah caranya. Yang ketiga ialah pengisiannya. Dan yang keempat ialah racunnya.
Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, mari kita melihat dulu kepada yang pertama. Apa dia yang pertama? Yang pertama membincangkan tentang caranya, tentang tujuannya. Baik. Kita kata kita sayang kepada seseorang tanpa syarat, ya tuan-puan sekalian. Kita sayang kepada seseorang tanpa minta apa-apa, ya, tanpa meletakkan apa-apa syarat dan sebagainya. Ustazah rasa Prof Maya dah banyak huraikan tentang ini. Bila kita menyebut tentang mihrab, cinta tanpa syarat, bermakna itu adalah di antara jalan untuk kita mendapat kasih sayang Allah. Itu adalah jalan-jalan ketaatan untuk menyampaikan kita kepada keredaan Allah. Jadi kita nampak jelas sahabat-sahabat sekalian, tujuan cinta tanpa syarat, tujuan mihrab cinta tanpa syarat adalah untuk membawa orang-orang yang kita cintai. Ya, tak kira apakah dia pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, jiran kita, kawan kita, ummah, masyarakat, ya, kenalan kita, tempat sekerja kita, semuanya tujuannya apa? Kenapa kita mengasihi mereka? Kenapa kita mencintai mereka? Kenapa kita struggle untuk mencintai mereka tanpa syarat? Tujuannya adalah untuk membawa kita dan dia kepada keredaan Allah Azza wa Jalla. Tujuannya adalah untuk membawa diri kita dan mereka kepada penghayatan Islam yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Kita nak bawa sahabat kita nak bawa suami kita, isteri kita, anak-anak kita dalam sebuah perjalanan yang indah, iaitu perjalanan mengenal Allah, ya, perjalanan mendekatkan diri kepada Allah, perjalanan untuk mendapatkan keredaan Allah. Sebab itu kita cuit kawan kita. Sebab itu kita sayang pada anak isteri kita. Kerana kita ada tujuan. Kita tak letak syarat apa pun pada mereka. Kita tak tunggu mereka menjadi sempurna. Kita tak tunggu mereka menjadi hebat. Kita tak tunggu mereka menjadi kaya. Sahabat-sahabat sekalian, tengok macam mana kita mencintai anak-anak kita. Apakah seorang ibu memberikan cinta kepada anak, nak tunggu anak berjaya cemerlang dulu? Apakah seorang ibu nak bagi cinta pada anak, nak tunggu anak hebat dulu? Nak tunggu anak ternama dulu? Kala, sama sekali tidak. Sebaik anak itu, tuan-puan sekalian, kita tahu bahawa dalam kandungan kita, ya, dalam rahim kita ada cahaya mata, ya, yang sedang membesar, yang sedang dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu Allah sudah curahkan kepada hati kita rasa kasih sayang, rasa cinta. Kita tak pernah meletakkan syarat anak tu lahir macam muka kita, anak tu lahir macam muka ayah dia, ataupun anak itu lahir mewarisi kepandaian kita, kehebatan kita, kononnya. Tidak, sahabat-sahabat sekalian. Kita mencintainya kerana ia adalah anugerah Allah. Kita mencintainya kerana kita tahu ini adalah jalan untuk kita mencari keredaan Allah. Kita mencintainya kerana kita tahu anak ini adalah amanah. Kita sempurnakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah kita dan anak kita nanti insyaAllah akan dikumpulkan dalam syurga Firdaus. Demikian cinta tanpa syarat. Tapi cinta tanpa syarat mesti ada tujuan. Nak bawa ke mana cinta itu? Nak bawa ke mana kasih itu? Nak seronok-seronok sajakah? Ya, nak suka-suka saja ke? Ya, nak selfie-welfie saja ke? Tak, sahabat-sahabat. Kita nak bawa cinta tadi kepada keredaan Allah Azza wa Jalla. Marilah kita melihat kepada contoh yang dibawakan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, tuan-puan sekalian, Nabi, ya, sejak daripada dilantik sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dilantik sebagai pesuruh Allah. Maka subhanallah, tuan-puan sekalian, yang Nabi lakukan adalah mengajak manusia kepada agama Allah. Tiap-tiap saat tuan-puan, kalaupun Nabi tidak cakap kepada ummah, Nabi tidak ajak ummah, Nabi tidak amar ma'ruf nahi munkar, Nabi tidak berdepan dengan ummah, Nabi berdepan dengan Allah. Ya, Nabi berada di atas mihrab. Pada malam-malam Nabi berdoa kepada Allah. Dan doa Nabi adalah doa supaya ummahnya diberikan hidayah. Doa Nabi adalah doa kasih sayang yang benar-benar tanpa syarat, sahabat-sahabat sekalian. Ya, untuk apa? Untuk supaya umatnya tidak diseksa, tidak mengalami, tidak menghadapi azab daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu ketika mana Allah kata kepada Nabi SAW, mintalah sampai kamu puas. Mintalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kamu puas. Lalu yang Nabi minta, tuan-puan sekalian, adalah
Ya, seperti mana yang Nabi sebut dalam sebuah sabda baginda, ya, aku tidak pernah redha sehingga setiap umatku itu masuk ke dalam syurga. Aku tidak pernah redha sehingga setiap umatku itu tidak ada lagi dalam neraka, semua masuk dalam syurga. Demikianlah subhanallah, ya, sebuah cinta yang sangat hebat dan sangat agung yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada permulaan Islam, sahabat-sahabat, tengok ke mana tujuan yang Nabi bawa, cinta kasih kerana Allah. Nabi SAW, ya, pada waktu yang Islam belum kuat lagi tuan-puan. Umat Islam belum kuat lagi. Itu masih lagi pada waktu-waktu awal sangat. Apa yang berlaku ialah Nabi akan berjalan je sekitar Mekah. Nabi akan kelilingi, mendatangi kabilah-kabilah. Nabi cari masa je, cari peluang je. Bila aku boleh bercakap tentang Islam? Bila aku boleh bercakap tentang iman? Bila aku boleh bercakap tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla? Masya Allah, subhanallah. Mencari masa, mencari kesempatan yang terbaik untuk berbicara tentang agama Allah, berbicara tentang Allah Al-Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Gagah Perkasa. Lalu sahabat-sahabat sekalian, Nabi ketika itu dalam salah satu hari daripada hari-hari dakwah Nabi SAW, Nabi berjalan dan Nabi bertemu dengan 6 orang pemuda yang sedang duduk. Dan bila Nabi jumpa saja dengan orang, tuan-puan sekalian, Nabi jumpa saja dengan pemuda yang sedang duduk tadi, lalu Nabi pun mendekati mereka dengan penuh kasih sayang. Nabi pun menyantuni mereka dengan penuh perhatian dan cinta kasih selayaknya seorang Nabi kepada umatnya. Dan Nabi pun berta'aruf, berkenal-kenalan dengan mereka. Nabi bertanya kepada mereka, daripada mana asalnya kalian semua ini? Ya, aku jarang melihat kalian. Daripada mana asalnya kalian? Lalu salah seorang daripada 6 orang itu, tuan-puan sekalian, telah menjawab, kami daripada Madinah, daripada kabilah Khazraj. Nabi SAW sebaik mendengar mereka menjawab, kami ni daripada Madinah dan daripada kabilah Khazraj. Ya, Nabi tahu tuan-puan sekalian, kalau di Madinah ni di antara Aus dengan Khazraj ini berlaku ratusan tahun perkelahian, perseteruan. Dan sekarang di hadapan Nabi, kunjungan ada 6 orang daripada Madinah kabilah Khazraj telah berada di Makkah. Lalu Nabi SAW bertanya kembali. Ya, Nabi kata, kalian boleh tak duduk sekejap dengan aku? Ini Ustazah berikan mafhum ya kepada hadis tersebut. Kalian mahu tak duduk sekejap dengan aku? Dan kalian mahu tak mendengar sekejap ada perkara yang aku nak jelaskan? Masya Allah. Lalu mereka menjawab dalam keadaan mereka tak kenal pun. Subhanallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Masya Allah, Prof. Muda dengar ke depan, saya dengar ke belakang, kali tengok semua kan dengar subhanallah. Rasa macam kita biarlah jadi penonton, dia pun dah okey dah. Betul lah. Betul lah. Tak tahu nak cakap apa, Prof dengan Talib terdiam je. Terdiam tengok Prof dengan Talib dalam kereta. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, semoga Allah, yang paling best. Masya Allah. Semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita semua, Prof dengan Talib. Ya Allah, angkat darjat kita, Allah gandakan pahala pada kita. Tak ada apalah kalau sebenarnya apa yang kita nak yang paling besar adalah maghfirah dan rahmat daripada Allah. Ya, keampunan dan rahmat daripada Allah. Itulah yang paling kita nak. Kita nak latih setiap langkah kita, setiap perkataan kita hanya mengharapkan maghfirah, keampunan dan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Prof, minta izin Prof, Kak Cik nak selesaikan cerita Nabi SAW tadi ya. Okey. Baik. Jadi bayangkan bila Nabi cari kesempatan, Prof, Nabi cari kesempatan, Nabi cari peluang. Cari mana ada kesempatan nak cakap pasal Islam dengan orang-orang yang Nabi kasih. Mana ada kesempatan nak cakap pasal Allah yang Maha Baik, ya Allah yang Maha Esa. Lalu bila Nabi jumpa orang Madinah datang daripada kabilah Khazraj, Nabi kata, izinkan aku untuk bercakap seketika dengan kamu. Mahu tak kamu mendengar seketika penjelasan aku? Lalu mereka jawab, ya silakan. Mereka tak tahu pun itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi dengan ramahnya tuan-puan sekalian menceritakan tentang agama Allah,
mengenalkan mereka kepada tauhid dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian Nabi pujuk mereka, Nabi tawarkan kepada mereka, mahukah kamu memeluk agama Islam ini? Mahukah kamu mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Subhanallah, Allah memberikan hidayah kepada keenam-enam orang tadi. Sebab hidayah ini adalah milik Allah. Hidayah ini adalah kuasa Allah, tapi Allah suruh kita atas nama cinta tadi sebarkan kebaikan. Atas nama cinta tadi kenalkan agama Allah kepada seluruh umat ini. Lalu Allah berikan hidayah kepada keenam-enam orang tadi dan mereka pun akhirnya pulang ke kota Madinah. Salah seorang daripada mereka berkata, kami akan pulang ke kota kami dan kami akan datang menemuimu wahai Rasulullah, Tuhan yang sangat agung di tahun yang mendatang. Kami akan membawa orang-orang yang berhasil untuk kami dakwahi. Maknanya subhanallah tuan puan sekalian, rantaian kasih tanpa syarat ini berlaku. Kerana kita memberikan produk yang terbaik kepada sahabat-sahabat kita. Apa produk yang terbaik yang kita berikan? Apa buah tangan terbaik yang kita berikan? Yang kita berikan adalah agama Allah. Yang kita berikan adalah ma'rifatullah. Maka jadilah rantaian-rantaian kepada kasih sayang ini. Tengok macam mana sahabat-sahabat daripada Madinah, daripada kabilah Khazraj. Ya Rasulullah, kami akan datang kembali tahun depan bertemu Tuhan. Dan kami akan bawakan hasil daripada dakwah kami dengan izin Allah. Lalu di tahun berikutnya tuan-puan sekalian, 6 orang tadi datang, tapi kali ini datang 12 orang. Saudara-saudara seagama, seakidah. Ya, kerana mereka telah dapat tuan-puan sekalian, datang 12 orang tambahan daripada 6 orang. Lalu Nabi tanya, kalian daripada kabilah apa? Dan alangkah gembiranya Nabi SAW kerana yang datang itu tuan-puan sekalian, 9 orang daripada kabilah Khazraj dan 3 orang daripada kabilah Aus. Kita sama-sama tahu tuan-puan sekalian berapa lama perkelahian, permusuhan di antara Aus dan Khazraj. Tapi bagaimana hari itu telah datang 9 orang daripada Khazraj dan 3 orang daripada Aus. Atas nama mereka telah diikat dengan akidah Islam. Mereka telah dipersaudarakan dengan cinta kerana Allah, dengan cinta kerana akidah ini. Dan Nabi SAW begitu gembira, begitu senang sekali. Ketika itu terasa harapan telah muncul sahabat-sahabat sekalian. Wah, kalian sudah boleh datang. Adanya Khazraj, adanya Aus. Orang-orang Aus juga telah beriman. Masya Allah tuan-puan sekalian. Ternyata akhirnya pada tahun berikutnya datang lagi daripada Madinah 73 laki-laki dan 2 orang perempuan, di mana separuh daripada suku Aus dan separuh lagi daripada Khazraj. Maka tuan-puan sekalian, senangnya hati Nabi SAW untuk merasakan bahawa Islam insya-Allah pasti akan bangun, berkembang dan terbina di Madinah. Tapi ada permulaannya. Permulaannya adalah kasih sayang. Permulaannya adalah cinta kerana Allah. Permulaannya adalah keramahan, kebaikan, akhlak, budi pekerti yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian gagasan cinta kerana Allah, cinta tanpa syarat ini tuan-puan sekalian telah dilebarkan, diluaskan sehingga akhirnya menyaksikan kepada hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah dengan para sahabat. Sahabat-sahabat sekalian, tadi kita katakan cinta tanpa syarat ada tujuannya. Tujuannya adalah nak bawa manusia kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi Prof. Nak respon Prof lah. Nanti Kak Cik cakap tak ada notah pula nanti. Oh, tak apa. Terus sekarang sedap ni. Sila Prof, sila Prof. Tak apa Kak Cik dah. Sedang mendengar dengan khusyuk ni. Khusyuk betul lah. Macam mana tadi. Bahawa semua dia bermula dengan kasih sayang. Sebab kalau siapa tak ada kasih sayang, tak ada kehidupan. So tepatlah apa yang Kak Cik buat, Madinatul Fas ni dengan Azhar. Sebab kasih sayang pada ummah. Maknanya kasih sayang kita ni bukan syarat untuk anak kita saja. Kita tak limit, tidak ada limit. Kita jadi NLP, no limit person yang kalau boleh ya Allah, apalah setiap degupan jantung, nafas ni kalau boleh, kalau tak beri manfaat alangkah ruginya. So tanpa syarat lah, because Allah beri kita rahmat tanpa syarat, tak ada pun. Allah kata kena solat dulu baru boleh bernafas, tak ada pun. Kita macam mana pun Allah beri non-stop pada kita. Rahmat ya Allah. Itulah
berani nak tanya model dengan Ustazah kan, sebab ini sejak daripada poster kita sebarkan tu, ada dua respon yang saya dapat. Okey. Pertama, saya pakai suit warna pink. Tak apalah, itu even walaupun di situ pun kita nampak, kita pun bersyarat warna-warna yang kita lagi suka saja kan. Saya tengok baju pink, alah aku baju pink kan. Saya kata Masya Allah. Kedua, orang semua banyak komen kat saya, dia kata ini ada satu JV, joint venture Mihrab dan juga Cinta Tanpa Syarat. Cinta Tanpa Syarat, kita tahu Mihrab tu ada satu tempat kita letakkan kiblat, tempat yang cantik, dan di situlah tempat kita bergabung, bertemu Cinta Tanpa Syarat. Dan bila Ustazah sebut pasal Rasulullah SAW, selasa lepas kita ada live di 3 Hijrah, bagaimana Ustaz menceritakan bahawasanya Rasulullah SAW ni sikap dia ketika bulan Ramadan, bila bersedekah tu dia lebih laju daripada angin. Dan jadi memang disarankan bulan Ramadan, selain kita beramal ibadah, kita solat, tahajud, ngaji sebagainya, antara perkara yang sangat digalakkan, bersedekahlah, berinfaklah dengan apa saja yang kita ada. Subhanallah, bulan yang penuh dengan ganjaran. Kita panggil ni pesta pahala, Ustazah. Jadi Ustazah sebut macam kita kan, bila ada rasa cinta tanpa syarat tu, kita kadang berkira-kira juga nak bagi, dia ni bukan saudara, dia ni kan bagi saudara, nanti dia minta lagi. Jadi serba salah nak memberi. Mungkin Ustazah boleh kongsi tak dengan kami juga, bagaimana sikap Rasulullah terutamanya ketika nak bersedekah tu, Ustazah. Memilih-milih ke, ikut orang ke, ikut kita kenal ke, ikut orang ambil gambar ke, tengok berapa saiz objek ke, macam mana tu, Ustazah? Masya Allah, bila kita sebut cinta tanpa syarat, dia akan berlaku apabila dalam hati kita tu memang nak mengharapkan pandangan Allah. Sebenarnya, wallahu alam, Prof dengan Talib, satu latihan yang kita boleh biasakan ialah merasakan diri kita ni berdosa. Bila kita ni rasa berdosa, kita tak demand banyak. Ya? Bila kita ni rasa berdosa, kita tak ada nak mengharap, kita sebenarnya bila kata kita rasa berdosa, yang kita nak hanyalah keampunan Allah. Yang kita nak adalah rahmat Allah. Tapi kalau kita rasa kita ni baik sangat, hebat sangat, macam-macam lah datanglah, macam-macam lah lagi nak begitulah, nak pujian lah, nak macam-macam lah. Jadi bila subhanallah, bila dalam hati kita tu yang kita harapkan adalah rahmat dan keampunan Allah, ya, pandangan Allah, insya-Allah kaki tangan kita, pandangan, pendengaran kita, semua Allah akan berikan taufik dan hidayah. Itu kena yakin dengan hadis Nabi tu. Bila Allah sudah mencintai seseorang, maka Allah lah menjadi pendengarannya, penglihatannya, ya, menjadi kaki tangannya. Kita nak taufik yang sampai ke tahap itu. Ya, sebab kalau tak, kita tak tahu betul ke salah ke yang kita buat, ya. Dan kita baca doa hari Jumaat, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami daripada sisimu rahmat, dan berilah tunjukkanlah kepada kami pada setiap urusan kami itu rasyada, ada pimpinan, ada petunjuk, ada kebijaksanaan yang Allah tunjukkan kita. Jadi itu yang paling mahal kita nak. So kalau kita nakkan petunjuk daripada Allah, kita nak Allah bantu pendengaran, penglihatan, kaki tangan, gerak hati, semuanya Allah bantu semua. Ya Allah tunjukkan semua, maka kita kena berusaha. Berusaha apa? Untuk membersihkan hati tadi. InsyaAllah daripada hati yang bersih, kita akan dapat cinta tanpa syarat. Prof dengan Talib, Ustazah ketika mana membaca dalam kisah sejarah, ya? Bagaimana dalam peperangan Uhud yang menyaksikan ramai sangat sahabat-sahabat Nabi SAW yang mati syahid. Ya, sampaikan ketika itu sebenarnya ramai juga sahabat-sahabat sudah lelah, penat sangat. Sebab apa? Nak gali apa? Nak gali lubang, nak gali liang lahat ni, nak gali lahat. Ya. Dan sebab Nabi tengok ramai yang meninggal dunia, yang syahid, dan kemudian nak kena gali, Nabi kata tak apalah, satu lahat letak je 2 orang sahabat. Ya, setiap 2 orang sahabat tu kuburkan dalam satu lahat. Jadi kan tuan-puan sekalian, tiba-tiba tengah-tengah semua orang menggali tu, tiba-tiba Nabi kata berhentikan sekejap penggalian. Berhentikan sekejap penggalian. Sahabat-sahabat tanya, mengapa ya Rasulullah? Kenapa kami nak selesaikan cepat ni, pengkebumian ni? Ya, kami pun, yalah maknanya semua dah penat sangat kan. Nabi kata berhenti sekejap. Tolong cari 2 orang korban peperangan ini, iaitu Amru bin Jamuh dengan Abdullah bin Haram. Tolong cari 2 orang ni. 2 orang ni meninggal kan? Amru bin Jamuh dengan Abdullah bin Haram. Lalu sahabat-sahabat tanya,
kenapa ya Rasulullah nak kena cari Amr bin Jamuh dengan Abdullah bin Haram? Nabi kata, disebut dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra oleh Ibnu Sa'ad, Nabi kata apa? Kuburkanlah mereka berdua di dalam satu lubang kerana mereka berdua sewaktu di dunia saling mengasihi kerana Allah. Subhanallah. Tengok. Allah dan Rasul pandang kasih sayang kerana Allah. Ya, Allah dan Rasul pandang. Nabi tak kata pun soal siapa yang banyak qiyam ke, siapa yang banyak puasa ke, dalam konteks cerita yang Ustazah bentangkan ini. Tapi apa yang Nabi kata sampai menyuruh berhenti sekejap, cari dua orang ni. Dua orang ini mesti diletak satu liang lahat. Mereka di dunia mengasihi kerana Allah, iaitu Amr bin Jamuh dengan Abdullah bin Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga kita tidak lupa, ya, di antara satu amalan ketaatan yang sangat dicintai Allah ialah, ya, kita mengasihi, menyayangi sahabat-sahabat, saudara kita, keluarga kita hanya kerana Allah. Benda ni kena latih kan, Prof? Sayang suami tanpa syarat ni. Betul. Suami, anak-anak, orang-orang terdekat lah, ya. Yang kadang-kadang kita banyak nak komplain lah, apalah. Jadi kita kena belajarlah. Bercakap pasal belajar juga, benda biasa kalau macam nak belajar ni Ustazah dengan muda, kita kalau dengan anak-anak ni insyaAllah rasa macam automatik sikit lah dengan mak ayah kita kan. Itu kita panggil lapisan yang dekat-dekat kita. Tapi kalau lapisan yang kedua tu macam mana muda? Nak sayang, nak membina kasih sayang dengan rakan-rakan, dengan kasih kerja dan sebagainya muda kan. Betul. Betul kan? Betul kan? Betul. Okey. Betul. Apa ni? Macam mana? Adakah itu dikira bersyarat ke juga? Sebenarnya tak bersyarat, tetapi lebih mudah menyayangi anak kita sebab dari segi biologi 9 bulan mudah. Tapi sayang tanpa syar'i nak buat sesuatu yang nafsu tak suka. Nafsu suka yang kalau orang lain rasa beza, rasa perpisahan. So kita nak selfless tu. Selfless act of selflessness tu. Baik. Dan alhamdulillah, dan Ustazah. Okey. Dan Ustazah, nak tumpang tanya, kalau katalah macam cinta tanpa syarat ni kan, macam Nabi berharap tadi macam Ustazah kongsi, ada dua puak yang selalu bertelingkah kini menjadi lebih baik dan sebagainya. Bagaimana Islam tu boleh menyatukan Ustazah? Apa dia punya resipi, apa dia punya rahsia Ustazah? Baik, Talib, tadi Ustazah ada cakap 4 komponen: tujuan, cara, pengisian dengan racun. Jadi Ustazah terus kepada racunnya. Sebab soalan Talib tu sesuai untuk Ustazah cakap tentang racun. Ya. Dalam persahabatan ataupun dalam cinta tanpa syarat, yang menjadi virusnya ialah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Sebab itu susah kadang-kadang, ya, nak membina kasih sayang kerana Allah tu. Kerana apa? Kerana ada hubbud dunia, kerana ada cinta dunia, terlalu banyak kepentingan. Ya, kita akan tengok apa kepentingan kita dapat daripada hubungan kita dengan orang ni, dengan orang tu. Kita akan dapat, kita nak tengok, kita kadang-kadang suka mengambil kesempatan, suka mengambil peluang. Talib, ini adalah latihan untuk kita bersama. Supaya kita belajar daripada hidup ini, jangan membina hubungan kerana peluang keduniaan, kerana kesempatan keduniaan. Kadang-kadang hati kita sendiri boleh terasa betapa jeleknya perasaan tu. Ya, kita rasa jelek, terasa tak jujur, segala-galanya tak jujur. Ya, kenapa kadang-kadang kita tak santuni, kita tak membina hubungan dengan baik dengan orang-orang miskin, sebab kita tak nampak banyak peluang daripada mereka. Ya, kita tak nampak ada projek besar yang didatangkan daripada mereka. Tapi kalau orang tu orang yang ada kedudukan, ada pengaruh, ya betul. Masya Allah, tolonglah bersihkanlah hati kita daripada sifat mengambil kesempatan dan kepentingan ni. Kalau untuk kebaikan, ya silakan. Kalau untuk agama Allah, ya silakan. Untuk dakwah, ya silakan. Tapi untuk kepentingan duniawi, kepentingan peribadi, Masya Allah, inilah virus yang sangat besar yang merosakkan cinta tanpa syarat ataupun cinta fillah kerana Allah tadi. Kita tengok bagaimana Nabi SAW, ya, Nabi didik sahabat-sahabat. Sebab nak elakkan daripada kasih sayang yang ada virus. Ya, iaitu hubbud dunia, iaitu cinta kepada dunia. Tengok apa yang berlaku pada satu kisah. Bagaimana ketika itu selepas sebuah peperangan adanya
rampasan-rampasan perang. Maknanya biasa memang waktu dulu tu kalau berperang orang-orang Quraisy ataupun orang-orang kafir ni akan bawa lah semua yang mereka ada. Harta-harta mereka tu memang banyak. Mereka punggah semua yang boleh dipunggah tu. Letakkan dekat dengan tempat peperangan. Sebab apa? Supaya mereka tahu kalau mereka lari daripada peperangan nanti harta-harta mereka akan diambil. Macam tu cara mereka nak menanam semangat orang-orang tentera-tentera kufar ni. Jadi bila akhirnya mereka kalah, ada banyak harta-harta yang ditinggalkan. Jadi harta rampasan perang. Jadi ketika itu, sahabat-sahabat di kalangan orang-orang Ansar dengan orang-orang Muhajirin, mungkin segelintirnya ada yang mulai memandang-mandang kepada harta tersebut. Mulai memandang-mandang. Kalau setakat memandang tak apa, tapi mengharap juga. Mengharap juga. Okey, jadi akhirnya bila sampai waktunya Nabi memberikan harta tersebut, mengagih-agihkan harta tersebut, kebanyakannya Nabi berikan kepada orang-orang Muhajirin. Jadi orang-orang Ansar ni rasa macam lama-lama rasa juga sesuatu kenapa Nabi asyik bagi pada orang Muhajirin? Sehingga orang-orang Ansar segelintirnya sahabat-sahabat tu bercakap-cakap sesama mereka. Mulai rasa tak puas hati, mulai berkata-kata begitu dan begini. Subhanallah, Nabi SAW tahu sangat dengan perkara tersebut. Nabi tahu mula dah orang-orang ni dah mula bercakap-cakap dah pasal Nabi, komplain di belakang Nabi SAW. Lalu Nabi kumpulkan orang-orang Ansar tadi. Nabi kumpulkan dan Nabi kata, aku telah mendengar begitu dan begini. Aku telah mendengar bisik-bisik, ura-ura yang mengatakan kamu berkata begitu dan begini. Lalu adalah yang mengatakan iyalah kami ni tolong apa segala macam. Adalah yang sebut macam tu dengan Nabi Sebelum tu semua diam, tak berani. Depan Nabi tak berani cakap, kat belakang je. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, Prof, Nabi telah mengatakan, Nabi kata, maksudnya apakah kamu tidak redha wahai sahabat-sahabatku? Apakah kamu tidak redha mereka pulang dengan unta-unta, dengan kambing-kambing, dengan barang-barang, tapi kamu pulang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu tidak redha lagi bahawa Nabi bersama-sama dengan kamu? Sekiranya orang-orang Ansar melalui satu jalan berlembah yang berliku-liku dan orang lain berjalan pada jalan yang elok saja senang lenang, nescaya aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memilih untuk tetap berjalan dengan orang-orang Ansar di lembah yang berliku-liku dan payah itu. Bila mendengar yang demikian, maka menangislah orang-orang Ansar, terasalah kekesalan bahawa mereka juga telah sedikit sebanyak terliur dengan harta-harta dunia tadi, sedangkan apa yang telah Allah berikan kepada mereka adalah Allah dan Rasul. Jadi mereka balik akhirnya tak bawa apa-apa barang, tapi bersama dengan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tarbiyah. Bagaimana nak letak hubungan kita dengan seseorang, kasih kita dengan seseorang, jangan kerana kesempatan tadi, jangan kerana peluang-peluang tadi. Sebaliknya, biarlah benar-benar kerana ikhlas, kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi ini adalah salah satu tarbiyah yang diberikan kepada orang-orang Ansar. Dan kita sebut tadi, bila kita nak bercakap tentang kehebatan cinta fillah, cinta tanpa syarat, virus yang paling besar adalah hubbud dunia, kerana cinta kepada dunia. Kalau ada cinta kepada dunia, memang susah. Kita takkan dapat betul-betul jujur sayang kerana Allah. Pasti ada je lah kesempatan yang kita nak. Jadi, ada benda yang kita nak invite dia, Ustazah. Masya Allah. Sebab itu kena qalbun salim, kena bersihkan hati lah doa pada Allah banyak-banyak. Baik. Itulah macam bunda kan selalu kongsikan kami, didik kami bahawasanya dunia ni kita tahu dia kalau melekat kat hati dia payah nak hilang. Berdasarkan dia tahap niat tu bunda kan. Kehidupan kita niat. Mungkin bunda boleh bagi guideline sikit lagi tentang bagaimana kita nak cinta tanpa syarat berdasarkan niat tu tadi. Niat kehidupan. Macam bunda selalu cakap, cakap pun depan bunda lah Ustazah kan. Apa-apa kita buat ni is niat dan kita dapat berdasarkan kita niat. Tetapi niat ni kadang-kadang dari segi psikologi panggil refocus. Kalau mata salah fokus. So niat ni masa mula-mula dari 3 peringkat. Pertama, sebelum kita buat,
Nombor 2, semasa kita buat amalan tu. Dan ketiga, selepas amalan tu. Syaitan ni dia sangat-sangat jagalah masa muka nak buat kerana Allah. Kemudian masa tengah buat, tiba-tiba ada cubaan lah yang kita nak, jadi kita nak marah. Dan lepas kita buat, orang tak sebut, orang tak terima kasih, dah nak marah pula. So maknanya kita kena jaga conscious. Itu dia kata antara orang yang hidup dengan orang yang mati ni. Orang yang hidup ni sebenarnya dia sedar diri, dia sedar di tengah ikhlas, dia sedar di tengah nakkan makhluk atau tidak. So niat tu lah. So every time macam kita hari ni pun nak buat live dia pun kan, mesti jaga niat kerana Allah. Masa buat macam selepas buat macam mana. Dan kalau terbina lah badinatul hufaz. Macam kata Agim, apa-apa kita buat ni jangan rasa berjasa. Di Lauhul Mahfuz dah tertulis apa kita nak buat. Macam benda di center ikonik ke talib dengan anak-anak. Itu dah tertulis. Kita ni alat saja. So to maintain di sifat merasa alat tu lah. Masya Allah, Masya Allah. Bukan. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita akan, apa ni Talib? Ya saya. Kita akan, kita nak berhenti rehat seketika. Ya betul. Okey, minta sangat kepada semua sahabat-sahabat cinta tanpa syarat kita yang berada dalam live kita ni supaya tidak meninggalkan majlis ini. Betul, Sebab kita betul. hanya nak berehat seketika dan lihat maknanya bersama-sama dengan video yang kita sediakan. InsyaAllah kita akan berjumpa. Ya, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Baik. Tempat Stay tune kepada anak bonda semua. Ada berita gembira kita nak tunjukkan, kita nak kongsikan dengan anda. Jom kita teruskan bersama dengan live kita ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita menunggu. Akhirnya dengan izin Allah kita berjaya melangkah ke bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Bulan yang subhanallah, inilah dia bulan yang benar-benar yang ditunggu oleh orang-orang yang beriman. Jadi kami berdua pada saat ini berdiri di tapak pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa yang kedua. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di belakang kami ada bumbung ya yang berwarna hijau, itu adalah fasa yang pertama. Tidak jauh saja dan semua lokasinya berada di Gombak. Jadi pada tingkat yang kelima ini tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah dewan terbuka. Kita juga ada dewan tertutup yang insya-Allah kelak akan digunakan untuk pelajar-pelajar tahfiz, dan juga pada dewan tertutup kita akan gunakan juga untuk komuniti masyarakat setempat di Madinatul Hufaz. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, masya-Allah, hari ini adalah hari Jumaat yang pertama, ya, Jumaat yang pertama untuk bulan Ramadan. Insya-Allah mudah-mudahan ya kalau kita dapat melakukan yang terbaik insya-Allah pada hari pertama Jumaat Ramadan ini, mudah-mudahan Allah akan memudahkan kepada kita untuk segala bentuk amal soleh yang dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya sepanjang bulan Ramadan ini. Kalau kita lihat bagaimana contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, Nabi seorang yang dermawan. Namun dalam bulan Ramadan, masya-Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin, Nabi lebih lagi dermawan, seperti mana angin yang sedang bertiup yang kami rasakan sekarang ni, angin-angin sepoi-sepoi ni tuan-puan yang sedang bertiup. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama dapat memahami bahawa seperti mana yang disebut oleh para ulama, bahawa harta kita kat dunia ni tak tahu macam mana kita nak bawa ke hari akhirat. Ya, tak ada kontainer yang nak bawa, tak ada cara nak bawa. Tapi masya-Allah kata ulama, orang-orang miskin, sedekah-sedekah kita kepada ya tempat-tempat yang memerlukan, ya wakaf kita, infak kita, sebenarnya itulah kenderaan yang membantu membawa harta kita supaya akhirat besok harta kita itu ada nilai dia. Jadi masya-Allah tuan-puan sekalian, mudah-mudahan ia selain daripada amal soleh seperti solat, baca Quran ya, dan sebagainya yang kita lakukan, maka jangan ketinggalan untuk kita menjadi umat Nabi SAW yang memberi dan terus memberi demi kerana mengharapkan keampunan dan juga keredaan Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya kami juga di sini warga Madinatul Hufaz akan menggunakan kesempatan sepanjang Ramadan ini untuk merafakkan doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah terus memberkati
memberkati, memurah rezekikan, ya, melapangkan, meluaskan rezeki tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang selama ini memberikan sokongan kepada kami. Demikian yang kita selalu sebut ya bang, pada anak-anak murid kita di Madinatul Huffaz, ya, ingat bahawa semua ini adalah hasil daripada infak wakaf orang ramai yang nak mencari keredaan Allah. Sebab itu kami ingatkan anak-anak murid di sini, ya, supaya menjaga adab, menjaga hati, ya, bahkan, ya, tolong ingat, jangan lupa setiap waktu solat, apatah lagi dalam bulan Ramadan ni, untuk merafakkan doa kepada Allah agar Allah memudahkan semua urusan, ya, orang-orang yang telah bersama-sama dengan Madinatul Huffaz, ya, menyempurnakan ataupun mengkabulkan seluruh hajat tuan-tuan dan puan-puan yang selama ini terlalu hebat dalam memberikan sokongan kepada Madinatul Huffaz. Walaupun sebenarnya ada lagi, ya, ramai lagi sebenarnya tak tahu pun tentang Madinatul Huffaz, kan, ya. Ada yang tak tahu, tak dengar, tak sampai berita. Tapi masya-Allah tuan-puan tahu berita ni, ya, sampai pada telinga tuan-puan. Bahkan tuan-puan juga telah bersama-sama dengan Madinatul Huffaz. Jadi dalam masa yang sama juga, ya, selain daripada kita memberikan infak pada hari Jumaat ni, Ustazah nak minta sangat pada tuan-puan yang sedang mendengar, tolong tekan butang share. Ya, tolong share dengan ramai lagi orang kat luar sana yang mungkin tak sampai maklumat ni. Ya, tak dapat mereka nak sama-sama menanam benih yang terbaik, ya, benih yang bagus-bagus insya-Allah di Madinatul Huffaz. Jadi tolong sampaikan, sharekan kepada semua. Mudah-mudahan setiap kita, ya, ada benih yang kita tanam di Madinatul Huffaz, dan doakan agar kami dapat menyempurnakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Oleh yang demikian, insya-Allah marilah kita ambil satu komitmen tuan-tuan dan puan-puan. Kami di pihak pengurusan tahfiz integrasi Madinatul Huffaz di Gombak ini merayu daripada tuan-tuan dan puan-puan, jadikanlah di sepanjang bulan Ramadan ini untuk berinfak dan bersedekah di Madinatul Huffaz sebagai ladang amal yang akan menempatkan hampir 400 orang pelajar baru insya-Allah di fasa yang kedua ini, lengkap dengan asrama. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla meredai dan merestui hidup kita dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah bertemu lagi kita pada infak Jumaat Ramadan Al-Mubarak di tahfiz integrasi Madinatul Huffaz. Ustaz sekarang berada di tingkat yang kelima. Betapa bersungguhnya kami di Madinatul Huffaz ini untuk memasak, memacak dan meletakkan kuantum yang asas Al-Quranul Karim kepada pelajar dan kepada ummah, sehingga kan setiap position itu kami menamakan ia dengan nama-nama surah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim ada 114 surah. Kami pilih contohnya kelas, kelas An-Najmu, kelas Al-Zalzalah, kelas Al-Waqi'ah, contoh Dewan Ar-Rahman. Kenapa? Supaya setiap apa yang kita fikir itu sentiasa saja refer kepada Al-Quranul Karim. Inilah diharapkan supaya suasana berbincang, suasana berfikir, suasana merancang adalah didokong dengan Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada fasa yang kedua ini kami masih lagi memulakan sumbangan kurang lebih hampir 5 juta ringgit untuk menyiapkan keseluruhan pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz pada fasa yang kedua untuk melengkapkan kemasukan pelajar 400 orang pelajar lengkap dengan asramanya. Dan kami juga ada beberapa nilai tambah. Contohnya ada studio untuk pelajar dan adanya kelab komputer untuk pelajar, kerana kami mahu anak-anak pelajar ini sentiasa sahaja bersama dengan zaman sains, zaman teknologi, zaman media baru, supaya mereka ini bakal menjadi pendakwah insya-Allah yang celik IT, yang celik media baru. Dan kita harap supaya tuan-tuan dan puan-puan, sumbangan jariah infak yang anda sumbangkan ke Madinatul Huffaz apatah lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak ini berganda-gandalah pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya kami di Madinatul Huffaz tidak pernah jemu untuk mendoa dan terus mendoa kepada semua tuan-puan yang menyumbang agar diberikan yang terbaik untuk urusan dunia dan akhirat. Jom bersama dengan kami untuk menyumbang ke Madinatul Huffaz, dan kami sentiasa mengucapkan berbanyak terima kasih atas sumbangan-sumbangan yang terdahulu kepada Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita menunggu dan menunggu dan menunggu. Akhirnya dengan izin Allah kita berjaya melangkah ke bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Bulan yang subhanallah, inilah dia bulan yang benar-benar yang ditunggu oleh orang-orang yang beriman. Jadi kami berdua pada saat ini berdiri di tapak pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di belakang kami ada bumbung ya yang berwarna hijau, itu adalah fasa yang pertama. Tidak jauh saja dan semua lokasinya berada di Gombak. Jadi pada tingkat yang kelima ini tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah dewan terbuka. Kita juga ada dewan tertutup yang insya-Allah kelak akan digunakan untuk pelajar-pelajar tahfiz, dan juga pada dewan tertutup kita akan gunakan juga untuk komuniti masyarakat setempat di Madinatul Huffaz. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, masya-Allah, hari ini adalah hari Jumaat yang pertama, ya, Jumaat yang pertama untuk bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan ya kalau kita dapat melakukan yang terbaik insya-Allah pada hari pertama Jumaat Ramadan ini, mudah-mudahan Allah akan memudahkan kepada kita untuk segala bentuk amal soleh yang dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya sepanjang bulan Ramadan ini. Kalau kita lihat bagaimana contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, Nabi seorang yang dermawan. Namun dalam bulan Ramadan, masya-Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin, Nabi lebih-lebih lagi dermawan, seperti mana angin yang sedang bertiup yang kami rasakan sekarang ni, angin-angin sepoi-sepoi ni tuan-puan yang sedang bertiup. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama dapat memahami bahawa seperti mana yang disebut oleh para ulama, bahawa harta kita kat dunia ni tak tahu macam mana kita nak bawa ke hari akhirat. Ya, tak ada kontena yang nak bawa, tak ada cara nak bawa. Tapi masya-Allah kata ulama, orang-orang miskin, sedekah-sedekah kita kepada ya tempat-tempat yang memerlukan, ya wakaf kita, infak kita, sebenarnya itulah kenderaan yang membantu membawa harta kita supaya akhirat besok harta kita itu ada nilai dia. Jadi masya-Allah tuan-puan sekalian, mudah-mudahan ia selain daripada amal soleh seperti solat, baca Quran ya dan sebagainya yang kita lakukan, maka jangan ketinggalan untuk kita menjadi umat Nabi SAW yang memberi dan terus memberi demi kerana mengharapkan keampunan dan juga keredaan Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya kami juga di sini warga Madinatul Huffaz akan menggunakan kesempatan sepanjang Ramadan ini untuk merafakkan doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah terus memberkati, memurah rezekikan, ya, melapangkan, meluaskan rezeki tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang selama ini memberikan sokongan kepada kami. Demikian yang kita selalu sebut ya bang, pada anak-anak murid kita di Madinatul Huffaz, ya, ingat bahawa semua ini adalah hasil daripada infak wakaf orang ramai yang nak mencari keredaan Allah. Sebab itu kami ingatkan anak-anak murid di sini ya supaya menjaga adab, menjaga hati, ya, bahkan ya tolong ingat, jangan lupa setiap waktu solat, apatah lagi dalam bulan Ramadan ni, untuk merafakkan doa kepada Allah agar Allah memudahkan semua urusan ya orang-orang yang telah bersama-sama dengan Madinatul Huffaz, ya, menyempurnakan ataupun mengkabulkan seluruh hajat tuan-tuan dan puan-puan yang selama ini terlalu hebat dalam memberikan sokongan kepada Madinatul Huffaz. Walaupun sebenarnya ada lagi ya, ramai lagi sebenarnya tak tahu pun tentang Madinatul Huffaz kan ya. Ada yang tak tahu, tak dengar, tak sampai berita. Tapi masya-Allah tuan-puan tahu berita ni ya, sampai pada telinga tuan-puan. Bahkan tuan-puan juga telah bersama-sama dengan Madinatul Huffaz. Jadi dalam masa yang sama juga ya, selain daripada kita memberikan infak pada hari Jumaat ni, Ustazah nak minta sangat pada tuan-puan yang sedang mendengar, tolong tekan butang share. Ya, tolong share dengan ramai lagi orang kat luar sana yang mungkin tak sampai maklumat ni. Ya, tak dapat mereka nak sama-sama menanam benih yang terbaik, ya, benih yang bagus-bagus insya-Allah di Madinatul Huffaz. Jadi tolong sampaikan, sharekan kepada semua. Mudah-mudahan setiap kita ya ada benih yang kita tanam di Madinatul Huffaz, dan doakan agar kami dapat menyempurnakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Oleh yang demikian, insya-Allah marilah kita ambil satu komitmen tuan-tuan dan puan-puan. Kami di pihak pengurusan Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz di Gombak ini merayu daripada tuan-tuan dan puan-puan, jadikanlah di sepanjang bulan Ramadan ini untuk berinfak dan bersedekah di Madinatul Huffaz sebagai ladang amal yang akan menempatkan hampir 400 orang pelajar baru insya-Allah di fasa yang kedua ini, lengkap dengan asrama. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla meredai dan merestui hidup kita dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tenang luar biasa di sudut sunyi ini. Mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, dekatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di ruang kecil ini hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, dekatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini Alhamdulillah, saya rasa saya berada tempat yang sangat saya nanti-nantikan saat dan waktu dan ketikanya. Sekarang saya dah sampai, Allah izinkan. Satu ketika dulu saya berhajatlah nak tengok hari ni. Guys, tengok sendiri. Kita disambut oleh dendangan Rashidah. Bunda pun ada kat sini. Dia hasil daripada sumbangan-sumbangan anda. Allah, kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah bantu kita. Inilah dia atas segala jasa baik anda semua, kemurahan hati anda, kemurahan rezeki anda nak kongsikan dengan kami. InsyaAllah di Madinatul Qufas ni, di Madinatul Qufas Warrior yang sentiasa tak putus-putus mendoakan, berkongsi rezeki kami. Alhamdulillah di sini kaki kami yang berpijak. Inilah dia tempatnya yang pasar tu. Betul Ustazah ni pasar tu Ustazah? Masya-Allah. Jadi kita akan ronda-ronda sini, kita akan tengok sini. Oh masya-Allah. Dekat sikit. Berapa tahun Ustazah? Setahun lebih. Setahun lebih. Kaki mana naik atas juga? Boleh?
Mana nak terima? Saya lihat dulu tuan-tuan hari ni. Jadi kita nak tengok sama-sama. Mem, Akimah, mem saya tekan. Baik. Baik. Sekejap saya sambil sebenarnya. Kami semua ni berjalan di ataupun sampai di bangunan yang para siap. Berapa persen siap Ustazah? 50%. 50%. 50%. InsyaAllah. 50% siap. InsyaAllah ni kita punya presiden pun ada kat sini. Subhanallah. Siapa yang atas ya? Terus. Okey, silakan. Berapa tingkat Ustazah? 4 tingkat. Masya-Allah Ustazah, ini kita kumpul dana ni sejak daripada bila Ustazah? Tahun lepas. Daripada tahun lepas. Masya-Allah, ini projek besar. Tuan-tuan semua yang menonton sekarang ni, hari ni hari peluang untuk kita semua berkongsi rezeki yang kita sumbangkan. Inilah dia yang anda tengok, batu-bata. Tapi hampir Seminggu 3 kali. Betul, saya akan tengok. Kadang-kadang berkurang sikit. Masya-Allah. Terima kasih. Oh, Baik, atas takut ada. baik. Pandang depan je Syafiq. Okey, baik. Bunda. Masya-Allah. Bunda berhajat datang nak tengok bunda hari ni, Allah izinkan. Masya-Allah. Ingat tak satu ketika you guys pernah berkongsi rezeki. Saya rasa inilah peluang dia. Untuk kita terus berkongsi rezeki. Masya-Allah. 4 tingkat Ustazah ya? Ada 2 ni. Masya-Allah. Sampai sini Ustazah. Sampai atasnya. Sampai atas pun ada. Oh, okey. Hati-hati. Baik. Hati-hati kepala ya. Masya Allah. Oh ni tempat tadi Ustazah shoot video tu? Alhamdulillah ya Allah. Gajak pakcik. Alhamdulillah, syukur. Subhanallah. Tengok pemandangan tu. Masya Allah. Oh, KL punya. You see the whole of KL. Cantik sangat. Ustazah yang itu tingkat 1. Okey, itu fasa pertama. Oh, yang nampak. Yang ini kita bentuk ni macam ada L shape. Ini bahagian atas sekali Ustazah ada akan buat kelas. Saja. Ini tempat surau terbuka. Wow, surau terbuka rooftop. Letak kat bawah. Yang InsyaAllah boleh muat 400 orang. L-shape macam tu. Boleh ke apa tu? Boleh sebenarnya. Boleh sebenarnya. Duduk kat sini. Ini boleh. Bismillah boleh. Okey, Baik. Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Bayangkan waktu doa bersama Ustazah Nur Hafizah yang boleh cinta kerana Allah ni. Dekat ladang pada Ustazah Ustaz. Bunda boleh rasakan Bina ni dengan penuh doa ada air mata. Dan sangka baik pada Allah. Sebab apa Ustazah buat ni? Kalau fikir seorang atau dua orang memang tak terdaya sebab Allah. Bunda doalah. Kita ni Allah buka hati ya. Jumaat yang pertama Ramadan. Bunda boleh banyak apa Ustazah doa dekat mihrab Ustazah dengan Ustaz. Malam-malam anak-anak Allah. Bunda boleh bayang kebergantungan pada Allah. Bila buat sesuatu tu kerana Allah yang beri kekuasaan tu Allah. Kita tak ada daya upaya. Allah, Bunda doalah siapa penonton ni, you all terus niat. Allah pilih you all ni. Allah pilih you buat baik. Allah pilih you all buat baik. Bersyukur selama ni kita dapat nikmat Islam, nikmat iman. Dan nikmat suka mencari ilmu. Nikmat suka perjuangan. Ya Allah, syukur ya Allah, please. Doakan istiqomah ni tu benda yang tak boleh buat. We cannot do this on our own. Maknanya Bunda naik 4 tingkat sekalipun mengah Ustazah. Setiap minggu datang merayu untuk derma you all. Ya Allah, please.
spread this, viralkan this saja. Let this be your mission in life. Sebab tu Bonda kata hidup ni banyak orang kejar cita-cita. Dan ada orang yang lagi tinggi dia kejar misi kehidupan. Tetapi the highest level, pergerakan menuju Allah. Pergerakan menarik semua orang menuju Allah. Hilangkan hubung dunia. Bila kita ma'rifatullah, kita hilang hubung dunia. Masa itulah kita senang cinta tanpa syarat. And please feel helpless. Bila kita berdoa, masa kita berdosa, kita tak ada apa-apa, tak ada upaya. Masa kita hina dina. Ya Allah, please doakan. Allah izinkan Ustazah Nafisah dengan suami dan kru semua. Allah pilih mereka, so we have to support them. We need to support them. We choose to support them. Allah Kak Cik, tak boleh bayang. Saya tengok, tak boleh bayang Kak Cik punya doa macam mana. Bukan sedang berapa luas kat sini. Hampir 1 ekar. Allah, 1 ekar. Prof, mungkin yang kita terfikir mungkin dari sudut menyiapkan bangunan kan ya. Maknanya bangunan nak jadikan ni sekarang ni masih lagi bersih-bersih ni, ada yang tak duduk di tempat yang sepatutnya. Ya, ya. Maknanya dia perlukan kepada yalah sama-sama sokongan ya, benda ni benda yalah memerlukan kos. Tapi sebenarnya yang dalam doa Kak Cik dengan suami yang antara yang besar juga ialah kelangsungan kepada tahfiz ni. Siapa yang akan teruskan, macam mana gagasan dia. Sebab itu Prof, untuk pengetahuan Prof, kami usahakan baru-baru ni untuk bentuk sebuah yayasan. Allah Akbar. Sebab apa? Sebab kami tahu bila yayasan audit dia akan kuat. Betul. Ya, so kami takut nanti kami mati. Yang nak meneruskan tu macam mana? Macam mana untuk menguruskan dana ummah? Sebab tu Prof, Kak Cik bekerja. Suami bekerja. Kami untuk keperluan hidup kami ada kerja. Anak-anak pun kami kata macam tu. Ya, ini adalah ladang akhirat kita. Jangan bukan tempat kita cari makan. Jadi benda tu nak kena jaga. Macam mana mekanisme nak jaga supaya Madinatul Huffaz akan benar-benar menjadi hak milik ummah. Kita hanya pemegang amanah, pengurus. Jadi kita buatlah. Dan Alhamdulillah Yayasan Integrasi Al-Huffaz telah dengan rasminya diluluskan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kerja tu banyak Prof. Tapi Alhamdulillah baru kita tahu maksud kata-kata para ulama bagaimana hidup untuk berpenat lelah. Betul. Ya, kalau tak penat lelah, siapa yang tak penat di dunia akan penat di akhirat. Siapa yang penat, saya ingat dengar kaset tu Guna Aziz lama tu, boleh dengar. Dia kata siapa yang kat dunia berpeluh jihad jalan Allah, nanti kat padang mahsyar dia lebih mudah daripada solat 5 waktu. Udah pegang tu lama daripada 91 dengan 20 tahun. 30 tahun dulu dah dengar. Lah, jadi hidup ni jangan sebut nak relate, nak rehat ni. Orang mukmin rehat bila mati je. Masa hidup bermati-matian. Buat apa yang ada sampai kita kata, ya Allah aku dia penat buat baik sampai tak ada tenaga nak buat jahat. Live your life doing so much good sampai tak ada masa nak buat maksiat. Your tenaga tu fokus pada ibadah, insyaAllah. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi Ustazah, kalau ikutkan jangkaan ni Ustazah, kalau ikut jangkaan lah kan, bila agaknya kita nak, kalau dengan semua yang membantu ni, yang mengulurkan berkongsi rezeki dengan kita ni, bila kita jangkakan akan ungkap? Untuk pada kontraktor, insyaAllah boleh disiapkan dalam tahun ni. Mungkin dalam apa ni? Bulan 10. Bulan 10? Bulan 10, bulan 11 kita nak guna pakai nanti insyaAllah tahun depan. Masya Allah. Ini kapasiti bangunan ni boleh 400 orang pelajar. Siap dengan asrama. Sebab ini berasrama penuh. Sama dengan fasa pertama dah ada 180. Juga berasrama lah. Prof, kita nak tunjuk satu dewan yang masih belum siap ni. Semua lelaki je? Saya lelaki, saya akan jadi perempuan. Masya Allah, baik. Setakat ni untuk pengetahuan semua, tahfiz fasa pertama kami campurkan lelaki dengan perempuan. Hati Ustazah ni tak senang Prof. Tahu hati mak-mak kan? Tak senang walaupun Alhamdulillah 5 tahun dah Allah jaga. Tak ada masalah apa-apa pun. Pelajar tak ada masalah disiplin pun. Alhamdulillah. Tapi komitmen kita lah. Tak naklah kita letak kat satu bangunan. Cuma kita jaga floor tu memang lelaki tak boleh masuk. Ya, kita letak pintu yang terkunci lah. Maknanya laluan tangga tu laluan tangga yang berlainan. Tapi Alhamdulillah bila Allah sebenarnya Prof nak cerita,
Ustazah gaduh-gaduh dengan Ustaz Bab ni lah. Oh, Dia bergaduh dengan Ustaz Bab ni lah. Bab kita nak letak pelajar lelaki ke pelajar perempuan? tepatnya. Ustaz kata lelaki dan perempuan. Ustazah sebagai mak-mak ni takut letak satu bangunan. Ustaz kata kita kena buat pilihan. Tapi Ustaz kata dua-dua penting. Lelaki penting, perempuan juga penting untuk rumah. Tapi Ustaz kata bangunan kita ni satu ni je. Tapi okey, dah bincang-bincang. Akhirnya ialah kita beralah lah Prof. Itu isu ni tadi tu Kita Ustazah. beralah Prof. Tapi beralah tu bawa air mata lah dekat mihrab lah. Ya Allah ya Tuhan, aku buat ni, aku tak nak memanjangkan sengketa. Ini suami. Aku buat ni ya Allah kerana Engkau. Pasti Engkau ada jalan keluarnya. Dulu ni adalah rumah Prof. Rumah sewa. Kawasan bersenang. Rumah sewa. Lepas tu kan tak pernah terfikir. Yang Ustaz terfikir adalah untuk sabar je. Sabar dan kawal. Tapi Masya Allah akhirnya tuan tanah ni ramai penama dia. Tapi Alhamdulillah Allah mudahkan. Dapat mereka berkumpul, dapat mereka bersatu hati untuk jual tanah ni. Allah. Itu yang kita beli dengan sebagai wakaf lah. So dapatlah tanah lebih kurang hampir dekat nak 1 ekar juga. So tak tahu nak cakap macam mana, nak sujud syukur macam mana kan. Wahai Allah, Allah maha mendengar. Allah maha baik. Tak terfikir pun. Sekarang kat belakang tu pun orang tu nak jual juga tanah dia. Itu rumah sewa. Dia kata ambil lah, buatlah untuk tahfiz. Tapi kami masih lagi istikharah lagi. Ya, jadi berada di tengah-tengah Kuala Lumpur tu KLCC yang tu Batu Cave kan ya. Center tu. Jadi macam itulah Allah ini semua qadar Allah ya, ketentuan Allah. Jadi kami pun nak kena jaga sungguh-sungguh amanah ni. Dan ini ada dewan kita. Dewan ni dewan daripada tingkat 3 bawa ke tingkat atas. Daripada tingkat 4 bawa ke tingkat 5 sebab dia adalah dewan dalam bentuk bumbung yang tinggi. Untuk pengetahuan, kalau orang dekat Singapura, dia kalau memberikan sumbangan, mereka nak jelas. Maknanya contoh okey, ustazah dia kata kalau bilik kelas berapa. Jadi kita pun letak anggaran, kontraktor letak anggaran kalau bilik kelas kita besar. Dengan projektor, maknanya lengkap boleh digunakan, so kurang lebih dalam 50,000. So mereka nak okey, satu bilik kelas saya sumbang. Oh, dia nak Itu Singaporean. Subhanallah. Dulu tiang-tiang ni, tuan-puan sekalian, tiang-tiang ni dia suruh kontraktor kira ada berapa ratus tiang seri, so mereka beli atas tiang. Saya nak tiang, jual tiang je. Mereka nak macam tu. Surau kat bawah kapasiti untuk 400 orang kan lebih kurang. Okay, so dia nak nilaikan semua complete surau berapa ratus ribu. So akan ada kadang-kadang 2-3 orang je figure yang nak nilai. Tapi buat masa ni surau belum ada. Dan sekarang yang belum ada dewan besar ni. Yang dah beli dah? Belum, dewan besar belum. Berapa harga dewan besar ni Ustazah? Wallahu alam, baru ni kita minta kontraktor tolong nilai betul-betul. Dewan ni tempat berlaku segala-galanya lah. Ya, semua program Ilmu, ya Allah. Okey, kat sana kot, kat tempat Wani duduk. Investment. Kat Wani. Boleh kita ke tempat Wani ya. Jadi Ustazah, kalau yang ada yang ramai bertanya ni, Ustazah macam mana nak join, nak contribute secara bulanan, ada cara ke Ustazah? Potong gaji pada bonda potong gaji Standing order kan? Dapat gaji 25-26 potong. Kejam mata Soalnya. tak nampak. Letak kat favorite lah nombor akaun tu. Nombor akaun. Betul. Ini dewannya Ustazah? Kaki macam mana? Bawa tinggi ke atas. So sinilah ruang ilmu. Kita akan buat dewan ni dewan untuk community juga. Mana kalau ada majlis ilmu nak buat, boleh buat kat sini. Kalau majlis kahwin, Majlis kahwin sebenarnya boleh. Sebabnya untuk meja. Sekejap ini. Masya Allah ni Bonda Hajah dengan Aida. Umur 60 lebih. Naik atas. Masya Allah Bonda. Bonda bertongkat naik. Wah, ilaha illallah. Masya Allah. Bonda ada sign problem. Itu yang berhenti. Ini adalah bekas pengetua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khidmat walaupun dah bersara sebagai pengetua sekolah kebangsaan. Mudah-mudahan semua kita dapat barakah daripada Maha Isni insya-Allah sebagai penyambung mengembirakan kita di akhirat. Insya-Allah. Bonda
Bonda Hajar dengan Aida, Allah tak kurniakan cahaya mata. Tapi Bonda cakap sampai tua Bonda tak pernah berhenti doa Rabbi habli minas salihin. Jadi Allah bagi pelajar tahfiz. Betul. Bagi anak-anak. Dan apa Bonda nak cakap Bonda? Masya Allah ni orang kaya ilmu pengetahuan, pengalaman. Okey. Bonda sangat gembira hari ni. Inilah pertama kali Bonda gagah naik melihat fasa kedua yang kita bermula daripada tanah belum dibeli. Dan Bonda di antara yang melakar plan awal bangunan ni sebelum diberi kepada arkitek. Oh, Masya Allah. Ada idemang. Dengan menggunakan program Excel, Bonda susun bilik semua dengan selepas berbincang dengan Ustaz Azhar lah. Okay. Kemudian kita beri kepada arkitek ubah mengikut kesesuaian. Dan hari ni Bonda naik tengok bilik-bilik yang kita susun di atas komputer tu tak dapat nak dibayangkan hati gembira. Okay. Tak dapat nak dibayangkan gembira hati itu, dan mengambil kesempatan ini kepada sesiapa yang melihat video ini, Bonda sangat-sangat berseru agar letaklah walaupun 1-2 sen. Jangan biarkan rakaman ini berlalu begitu saja rugi. Dengan sempena hari Jumaat Ramadan, Jumaat yang pertama Ramadan ini, sekali lagi Bonda menyeru sangat semua pihak agar meletakkan modal untuk kita mendapat dividen yang berterusan di akhirat, insya-Allah. Anak-anak sedang menanti bila siap, dan Bonda berdoa agar Allah panjangkan usia Bonda untuk melihat Madinatul Hufaz ini dapat siap dengan sempurna, dan Bonda akan terus berusaha untuk mencari dana dengan cara Bonda, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan, kami cuba melepasi segala kerenah birokrasi ya. Semua orang kena faham juga. Bukan senang ya untuk pembinaan, pembangunan. So alhamdulillah tahun yang kita tahun lepas untuk maknanya melalui semua dengan pusat pihak berkuasa tempatan ya dan sebagainya. Alhamdulillah rasa makan masa 8 bulan juga. Kena sabar dan berdoa. Rasa Prof faham Prof macam mana. Macam itulah rasanya memang Allah mendidik hati ni untuk bergantung dengan Allah. Bergantung dengan Allah. Kadang-kadang memang rasa lembik Prof. Dia rasa lembik, rasa takut. Macam-macam ada rasa tapi ala Allah lah, kita bergantung dengan Allah. Dan Masya Allah, Allah maha baik. Sahabat-sahabat sekalian, pegang betul-betul. Yakinlah Allah maha baik. Wa ahsinu kama ahsanallahu ilaik. Dan buat baiklah seperti mana Allah buat baik pada kita. Ya, sebab itu kadang-kadang di hujung usia ni tak tahu macam mana nak balas. Memang takkan terbalas lah kebaikan, tapi nak lipat gandakan, buat baiklah. Allah dah buat baik dengan kamu. Allah dah mudahkan urusan kamu. Allah dah bantu kamu. Buat baiklah. Dan tidak ada tepinya. Kita tak tahu seluas mana kebaikan yang Allah mampukan untuk kita buat. Yang Allah bantu untuk kita buat. Yang penting sekali, jaga hati kita lah. Selalu minta ampun dengan Allah. Selalu taubat dengan Allah. Ya, dan dalam langkah-langkah yang kita dah lalu ini, kita takkan rasa yang kita ni bagus pun. Makin banyak kerja kita buat sebenarnya, lagilah ya, tak mana yang betul, mana yang tidak, banyak salah silap, salah cakap, salah buat. Jadi sebenarnya lihatlah burung-burung, langit-langit ni semua ni, sebenarnya yang kita minta adalah rahmat Allah semata-mata. Semata-mata rahmat Allah. Semata-mata rahmat Allah. Sama ada ustaz yang sedang menguruskan bonda ataupun tuan-puan yang mungkin memberikan sedikit sumbangan ataupun sebanyak mana sumbangan pun, yang penting yang kita mohonkan adalah rahmat daripada Allah Azza wa Jalla dan keampunan. Ya, maghfirah Allah. Prof, bagi sikit Prof nasihat pada kita semua, insya-Allah. Masya-Allah.
Masya Allah, tahniah kepada bonda, pengetua. Masya Allah, dia dah you all. Sebenarnya dalam hidup ni tenaga tu Allah beri ya. Dan dia lalu kata gini, kalau kita punya misi kehidupan tu sangat kuat, then you sangat jelas, so you have all the means to do. Dan macam biasalah, bonda punya always dalam hidup ni, ingat pesan Tuku Aziz, cari pencen kubur. Inilah pencen kubur terbaik. Pertama, anak yang soleh. Dan macam kalau kita tak ada anak, Allah beri peluang kita ada ilmu. Dan kalau kita tak ada ilmu, kita ada peluang ada duit, sedekah. So this place, subhanallah, you all bersedekah sedikit, tetapi sedikit yang tu Allah biarkan kita punya pahala sedekah tu. Dan sampai bila selagi mana tertegaknya bangunan ni, selagi mana dewan tu orang guna, selagi mana every ruang orang pijak, orang naik tangga, semuanya dapat you all punya pencen kubur. Dan insyaAllah, bonda nak cakap macam ni you all, kalau kita ada masalah, kita atasi masalah satu dengan sujud, dengan taubat, dan yang ketiga kita selesaikan masalah orang. InsyaAllah kita menggembirakan orang, melapangkan orang, Allah melapangkan masalah kita. So ambillah langkah pada hari Jumaat pertama bulan Ramadan, niat tawasul dengan Allah. Ya Allah Tuanku, aku nak sedekah ikhlas, nak jadikan regular monthly. Gaji saya tu nak untuk sustainable tempat ni, dan dengan seberkat tu izinlah aku beristiqamah dalam Ramadan dan jumpalah Lailatul Qadar. Okey, itu saja Kak Cik. Ada apa Kak Cik ingat ilmu? InsyaAllah. Oh, Alhamdulillah. Jadi nombor akaun pun kita dah bagi kat sini bonda. Ya. Ada macam pula. Betul Ustazah, ada dekat website pun ada. Jadi saya nak galakkan kepada semua Madinatul Hufaz Warrior. You guys sambil berkongsi rezeki, bersedekah, kongsi jugalah nombor akaun ni di dalam social media anda sendiri, Facebook anda, di WhatsApp status, di IG, di grup-grup WhatsApp. Kongsi, ambil gambar yang ada kita kongsikan ni. Ustazah, insyaAllah nanti kita minta tolong Ustazah update dalam IG. InsyaAllah bonda buat update. Ambil gambar di sana, kongsikan sampai jauh, sampai ramai yang mungkin. InsyaAllah mudah-mudahan sudahlah kita bersedekah, kita kongsi lagi maklumat. Orang pula bersedekah. Kita ni seorang yang pelabur bijak lah. Kan? Macam main saham lah kat sini. Inilah di tempat bermain saham. Inilah ada billboard dia. Billboard nanti insyaAllah Allah akan bentangkan di akhirat kelak, insyaAllah mudah-mudahan. Dan saya minta semua doakan juga. Allah berikan keberkatan, kekuatan buat semua yang ada kat sini, buat ustazah, buat ustaz. Ustaz mungkin nak katakan sesuatu, Ustaz. Amin, sini Ustaz. Kita suruh Ustaz baca doa lah kan. Ustaz, mari Ustaz, kita ni ada anak-anak semua yang dah berkongsi rezeki, yang bersedekah ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh sama-sama bacakan doa. Amin, Ustazah Ustaz kot. Awas. Hati-hati. Mungkin Ustazah. Oh, sini. Mana lokasi? Ustazah kat sini. Bonda kat situ. Dia nampak bukit tu, nampak masjid cantik. Ini satu rakaman. Harap masa kita sakaratul maut, Allah menunjukkan semua yang kita buat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama sekali Ustaz mengalu-alukanlah kehadiran Profesor Dr. Mahaya dan tim, termasuklah Bonda Hajang Aidah. Ya Allah, bertatih, bertongkat, memapah naik ke tingkat 5. Keduanya ialah Ustaz ni bila ada tetamu datang ke tahfiz, kemudian minta supaya baca doa. Ustaz ni macam berubah cara sikit, iaitu kalau Ustaz tu insya-Allah selalu datang sini, tak hampir setiap hari pasakkan dengan Al-Fatihah setiap langkah. Maka sebenarnya Ustaz memang kata nak minta tetamu yang baca doa untuk tahfiz. Jadi insya-Allah lah Ustaz nak pulangkan semula kepada kepada Datuk Mahaya, kemudian disusuli dengan Bonda untuk mendoakan kepada tahfiz Madinatul Hufaz. Dan juga terutama sekali kepada semua yang berikan sumbangan kepada tahfiz, berikan yang terbaik untuk mereka. Ada masalah, diselesaikan masalah mereka. Ada hajat, disempurnakan hajat mereka. Diredai hidup dunia dan akhirat. Jadi untuk itu Ustaz pulangkan semula kepada tamu terhormat kita pada hari ini, iaitulah Profesor Dr. Mahaya untuk berdoa kepada kita semua insya-Allah. Nanti dia sudah dengan Bonda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ashhaduka bi annaka antallah la ilaha illa anta ahad samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad
wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemberi, yang Maha Baik, yang Maha segala-galanya. Amin. Engkau Maha mengetahui apa yang berada dalam hati kami. Engkau Maha mengetahui niat-niat kami. Engkau Maha mengetahui segala harapan kami. Engkau Maha mengetahui segala masalah kami, masalah semua kami di sini. Engkau Maha mengetahui dosa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh rasa hina, dina, miskin, fakir, mu'min. Kadang kami mahu melanggar redha-Mu, ya Allah. Jadikanlah Pusat Tahfiz Madinatul Huffaz salah satu tanda, salah satu cara kami menemui-Mu dengan husnul khatimah. Jadikanlah ia jalan kami untuk mencari ladang pahala, menjadi pencing kubur kami semua, ya Allah. Kau izinkanlah semua yang menonton dan akan bakal selama-lamanya menjadikan sumbangan mereka sebagai pencing kubur mereka, sebagai tanda kasih padamu, kasih pada ummah, sebagai tanda kasih tanpa syarat. Kerana mereka berderma tanpa mengetahui siapa yang bakal mendapat faedah dunia akhirat di tempat ini. Berapa keturunan, berapa generasi yang belajar tempat ini kami tidak tahu, ya Allah. Kau hilangkanlah rasa berjasa dari hati kami, sebab di Lauhul Mahfuz dah tertulis pusat ini akan terbina. Kami semua hanya jadi alat. Jagalah hati kami daripada perasaan riak, sombong, takabur, sum'ah. Jauhkanlah, ya Allah. Gunakanlah keikhlasan. Orang matilah segala pekerja-pekerja yang sedang bekerja ini. Hati kami tersentuh mereka daripada luar. Tinggal anak dan isteri. Mendapat gaji yang tak seberapa. Biarlah keselamatan mereka. Kau catatkanlah setiap titik peluang mereka yang membina bangunan ini. Sebab mereka mendapat keampunan, redha-Mu dan syurga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Setiap titik peluang, sesiapa sahaja yang membantu pembangunan ini, Engkau berikanlah mereka syurga yang tertinggi, ya Allah. Menjadi jiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Mendapat melihat wajah Allah, ya Allah. Syurga tertinggi, ya Allah. Gunakanlah keikhlasan, kekuatan, keimanan, ketakwaan sempurna sebaik-baik kurniaan Kau beri pada hamba-Mu, ya Allah. Biarlah kami, ya Allah. Bantulah kami semua, ya Allah. Bantulah ummah, ya Allah. Ya Allah, Kau pelihara umat Muhammad, ya Allah. Kau bimbinglah umat Muhammad, ya Allah. Kau jagalah air umat Muhammad, ya Allah. Gunakan hati kami seikhlas-ikhlas mungkin. Izinkanlah kami jadi orang menyembunyikan segala kebaikan kami, ya Allah. Sebagaimana kami menyembunyikan kejahatan kami. Jadikanlah kami orang yakin padamu. Segala kami lakukan hanya redha-Mu. Jadikanlah kami ikhlas, ya Allah. Jadikan kami hamba yang bersyukur. Izinkanlah kami menggunakan segala nikmat yang Kau berikan untuk redha-Mu, ya Allah, sebagai tanda kesyukuran. Ya Allah. Ya Allah, jagalah kami yang sedang bercakap banyak pada ummah, para da'i, supaya jaga hati kami, ya Allah. Janganlah Kau sia-siakan segala apa kami lakukan. Kami takut, ya Allah. Di hadapan-Mu nanti, kami takut Kau mengatakan, Kau pergilah pada makhluk yang Kau mencari penghargaan itu. Kau sudah dapatnya di dunia. Ya Allah, sekali yang kami lakukan, kami nak di akhirat, ya Allah. Mudahkan sakaratul maut kami, ya Allah. Kurniakanlah kami taman syurga, ya Allah. Dapatlah kami lalukan arasy, ya Allah. Dapatlah perkembangan tangan kanan, ya Allah. Izinlah kami lalui titian sirat. Macam kilat ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, makbulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Masya-Allah, jazakumullah khairal jazak. Bunda Profesor dan minta Bunda Hajah Aidah silakan berdoa sambung sikit lagi. Masya-Allah, hari hujan yang berkah. Allah menyambut doa kita, insya-Allah. Menyambut doa Datuk Prof. Dari lubuk hati Bunda bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kau sempurnalah pembangunan Madinatul Huffaz ini.
dan jadikanlah dia tempat lahir para ulama yang membawa cahaya kepada umat. Tidak ada yang berharga bagi kami sebagai pendidik, ya Allah, selain pada membangunkan ummah melalui pelajar-pelajar kami yang dapat mewarisi tugasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami pendidik tidak mempunyai daya dan upaya untuk menentukan kejayaan anak-anak didik kami untuk mengurus tempat pendidikan ini, tapi di atas nama al-ilmu yang mustatabih. Ya Allah, permudahkanlah, sempurnakanlah ya Allah. Jadikanlah ianya rezeki yang berterusan pada kami ya Allah. Rezeki yang berterusan pada penimbang-penimbang ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah kekuatan kepada dua hamba Allah yang sangat menghabiskan tenaga, usia, hati, segala-galanya untuk membangunkan Madinatul Qudus. Dan seluruhnya kepada semua warga Madinatul Qudus. Senantiasa bersemangat untuk menolong pembangunan ini dan mencapai hasrat Madinatul Hufaz, iaitu Bandaraya Hufaz yang melahirkan insan seperti bintang untuk umat. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Taqabbal minna du'ana ya Allah, innaka antas samiul alim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih semua, terima kasih kepada anda semua. Bulan Ramadan, peluang dah terbentang di depan mata. Saya rasa orang yang bijaksana, orang yang tahu peluang ini, yang faham akan apa yang telah kita kongsikan, pasti tidak akan lepaskan peluang yang lebih bernilai pada emas ini. Jadi ramai-ramai pastikan insyaAllah ini, walaupun macam tadi bonda tenaga pengajar pun kata, walaupun 1 sen, 2 sen pun perlukan kongsikan, bukan nilai, tapi effort tu yang Allah nak tengok. Kedua, ambil nombor Madinatul Hufaz ni, kongsi, viralkan sebanyak mungkin, dan insyaAllah mudah-mudahan Allah terimalah. Allah terima. Kita fokus pada penerimaan. InsyaAllah, terima kasih banyak. Saya siap rumah, kita jumpa lagi dan dapatkan maklumat secara terus daripada Madinatul Hufaz ataupun perkongsian daripada IG dan juga Facebook Ustazah Nur Hafizah Musa. Terima kasih semua. Terima kasih. Baik, terima kasih semua yang terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah bertemu lagi kita pada infak Jumaat Ramadan Al-Mubarak di Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz. Ustaz sekarang berada di tingkat yang kelima. Betapa bersungguhnya kami di Madinatul Hufaz ini untuk memasak, memacak dan meletakkan kuantum yang asas Al-Quranul Karim kepada pelajar dan kepada ummah, sehingga kan setiap position itu kami menamakan ia dengan nama-nama surah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quranul Karim ada 114 surah. Kami pilih contohnya kelas. Okey, kelas An-Najmu, kelas Al-Zalzalah, kelas Al-Waqi'ah. Contoh Dewan Ar-Rahman. Kenapa? Supaya setiap apa yang kita fikir itu sentiasa saja refer kepada Al-Quranul Karim. Inilah diharapkan supaya suasana berbincang, suasana berfikir, suasana merancang adalah didokong dengan Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada fasa yang kedua ini, kami masih lagi memulakan sumbangan kurang lebih hampir 5 juta ringgit untuk menyiapkan keseluruhan pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz pada fasa yang kedua untuk melengkapkan kemasukan pelajar, 400 orang pelajar lengkap dengan asramanya. Dan kami juga ada beberapa nilai tambah. Contohnya ada studio
untuk pelajar dan adanya kelab komputer untuk pelajar, kerana kami mahu anak-anak pelajar ini sentiasa sahaja bersama dengan zaman sains, zaman teknologi, zaman media baru, supaya mereka ini bakal menjadi pendakwah insya-Allah yang celik IT, yang celik media baru. Dan kita harap supaya tuan-tuan dan puan-puan, sumbangan jariah infak yang anda sumbangkan ke Madinatul Huffaz, apatah lagi di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, berganda-gandalah pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya kami di Madinatul Huffaz tidak pernah jemu untuk mendoa dan terus mendoa kepada semua tuan-puan yang menyumbang agar diberikan yang terbaik untuk urusan dunia dan akhirat. Jom bersama dengan kami untuk menyumbang ke Madinatul Huffaz, dan kami sentiasa mengucapkan berbanyak terima kasih atas sumbangan-sumbangan yang terdahulu kepada Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita menunggu. Akhirnya dengan izin Allah kita berjaya melangkah ke bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Bulan yang subhanallah, inilah dia bulan yang benar-benar yang ditunggu oleh orang-orang yang beriman. Jadi kami berdua pada saat ini berdiri di tapak pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di belakang kami ada bumbung ya yang berwarna hijau, itu adalah fasa yang pertama. Tidak jauh saja dan semua lokasinya berada di Gombak. Jadi pada tingkat yang kelima ini tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah dewan terbuka. Kita juga ada dewan tertutup yang insya-Allah kelak akan digunakan untuk pelajar-pelajar tahfiz, dan juga pada dewan tertutup kita akan gunakan juga untuk komuniti masyarakat setempat di Madinatul Huffaz. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, masya-Allah, hari ini adalah hari Jumaat yang pertama, ya, Jumaat yang pertama untuk bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan ya kalau kita dapat melakukan yang terbaik insyaAllah pada hari pertama Jumaat Ramadan ini, mudah-mudahan Allah akan memudahkan kepada kita untuk segala bentuk amal soleh yang dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya sepanjang bulan Ramadan ini. Kalau kita lihat bagaimana contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, Nabi seorang yang dermawan. Namun dalam bulan Ramadan, masya-Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin, Nabi lebih lagi dermawan, seperti mana angin yang sedang bertiup yang kami rasakan sekarang ni, angin-angin sepoi-sepoi ni tuan-puan yang sedang bertiup. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama dapat memahami bahawa seperti mana yang disebut oleh para ulama, bahawa harta kita kat dunia ni tak tahu macam mana kita nak bawa ke hari akhirat. Ya, tak ada kontena yang nak bawa, tak ada cara nak bawa. Tapi masya-Allah kata ulama, orang-orang miskin, sedekah-sedekah kita kepada ya tempat-tempat yang memerlukan, ya wakaf kita, infak kita, sebenarnya itulah kenderaan yang membantu membawa harta kita supaya akhirat besok harta kita itu ada nilai dia. Jadi masya-Allah tuan-puan sekalian, mudah-mudahan ia selain daripada amal soleh seperti solat, baca Quran ya, dan sebagainya yang kita lakukan, maka jangan ketinggalan untuk kita menjadi umat Nabi SAW yang memberi dan terus memberi demi kerana mengharapkan keampunan dan juga keredaan Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya kami juga di sini warga Madinatul Huffaz akan menggunakan kesempatan sepanjang Ramadan ini untuk merafakkan doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah terus memberkati, memurah rezekikan, ya, melapangkan, meluaskan rezeki tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang selama ini memberikan sokongan kepada kami. Demikian yang kita selalu sebut ya bang, pada anak-anak murid kita di Madinatul Huffaz, ya, ingat bahawa semua ini adalah hasil daripada infak wakaf orang ramai yang nak mencari keredaan Allah. Sebab itu kami ingatkan anak-anak murid di sini ya supaya menjaga adab, menjaga hati, ya, bahkan ya tolong ingat, jangan lupa setiap waktu solat, apatah lagi dalam bulan Ramadan ni, untuk merafakkan doa kepada Allah agar Allah memudahkan semua urusan ya orang-orang yang telah bersama-sama dengan Madinatul Huffaz, ya, menyempurnakan ataupun mengkabulkan seluruh hajat tuan-tuan dan puan-puan yang selama ini terlalu hebat dalam memberikan sokongan kepada Madinatul Huffaz. Walaupun sebenarnya ada lagi ya, ramai lagi sebenarnya tak tahu pun tentang Madinatul Huffaz kan ya. Masya-Allah. Ada yang tak tahu, tak dengar, tak sampai
dengar berita. Tapi Masya Allah tuan-puan tahu berita ni ya, sampai pada telinga tuan-puan. Bahkan tuan-puan juga telah bersama-sama dengan Madinatul Huffaz. Jadi dalam masa yang sama juga, ya, selain daripada kita memberikan infak pada hari Jumaat ni, Ustazah nak minta sangat pada tuan-puan yang sedang mendengar, tolong tekan butang share. Ya, tolong share dengan ramai lagi orang kat luar sana yang mungkin tak sampai maklumat ni. Ya, tak dapat mereka nak sama-sama menanam benih yang terbaik. Ya, benih yang bagus-bagus insya-Allah di Madinatul Huffaz. Jadi tolong sampaikan, sharekan kepada semua. Mudah-mudahan setiap kita ya ada benih yang kita tanam di Madinatul Huffaz, dan doakan agar kami dapat menyempurnakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Oleh yang demikian, insya-Allah marilah kita ambil satu komitmen tuan-tuan dan puan-puan. Kami di pihak pengurusan tahfiz integrasi Madinatul Huffaz di Gombak ini merayu daripada tuan-tuan dan puan-puan, jadikanlah di sepanjang bulan Ramadan ini untuk berinfak dan bersedekah di Madinatul Huffaz sebagai ladang amal yang akan menempatkan hampir 400 orang pelajar baru insya-Allah di fasa yang kedua ini, lengkap dengan asrama. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla meredai dan merestui hidup kita dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil ini hatiku tenang luar biasa, di sudut sunyi ini mihrabku menuju mihrab. Di ruang kecil ini hatiku tenang luar biasa, di sudut sunyi ini mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Kecil ini hatiku tenang luar biasa, di sudut sunyi ini mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini hatiku tenang luar biasa, di sudut sunyi ini mihrabku menuju mi'raj.
sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu.